Hai murid-murid semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bertemu lagi dengan Cikgu Azmi, iaitu Cikgu subjek reka bentuk dan teknologi tahun 4. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini iaitu tajuk yang kedua, iaitu pengenalan kepada reka bentuk. Kita pergi kepada standard kandungan, iaitu 2.1, iaitu reka bentuk. Kita pergi kepada standard pembelajaran SP 2.1.3, membincangkan laluan kerjaya dan pekerjaan dalam reka bentuk. 2.1.4, menghuraikan apresiasi reka bentuk di persekitaran. Kita tengok kepada 2.1.3, membincangkan laluan kerjaya dan pekerjaan dalam reka bentuk. Mengikut Kamus Dewan, kerjaya adalah sebagai satu perjalanan atau kemajuan seseorang dalam sesuatu lapangan kehidupan yang dijadikan bidang profesion atau pekerjaan pilihan sebagai satu cara mencari nafkah hidup. Mencari nafkah hidup merupakan sebagai satu kerjaya, sebagai satu perjalanan atau kemajuan seseorang dalam sesuatu lapangan kehidupan. Kerjaya ni sebagai boleh dikatakan pekerjaan. Kita tengok kepada skop kerjaya dan pekerjaan dalam reka bentuk. Ia melibatkan pelbagai bidang seperti bidang fashion, kejuruteraan, makanan, perubatan, pendidikan, komunikasi, pengangkutan dan sebagainya. Kita tengok kepada sebenarnya reka bentuk sentiasa membuka laluan kerjaya. Reka bentuk ni sentiasa membuka laluan kerjaya dan pekerjaan dalam pelbagai bidang yang cikgu sebut tadi seperti fashion, kejuruteraan, makanan, perubatan, pendidikan dan sebagainya. Ini contoh sebagai juruteknik pergigian. Ni juruteknik pergigian. Ni contoh satu lagi, pereka grafik. Ni. Dan satu lagi pereka fashion. Pereka fashion ni tak kisah lelaki ataupun perempuan. Sekarang kita tengok kepada panduan perancangan kerjaya dalam reka bentuk. Panduan perancangan kerjaya. Ini contoh ni arkitek lah. Kerjaya sebagai arkitek. Perkara yang pertama yang murid kena tahu iaitu mengenali diri sendiri. Ni contoh mengenali diri sendiri. Apa yang perlu kita kenal diri kita? Sebenarnya kita kena pastikan apa yang anda suka. Maksud di sini yang kita suka. Apa yang kita suka dalam kerjaya tersebut yang ingin dilakukan, atau membuat anda rasa gembira dalam pekerjaan tersebut dan menarik minat anda dan jenis personaliti anda. Ni mengenali diri sendiri dahulu sebelum kita meminati kerjaya yang kita akan ceburi. Kita tengok panduan yang kedua iaitu meneroka pilihan. Ini adalah contoh meneroka pilihan. Apa sebenarnya meneroka pilihan ni? Sebenarnya kita perlu kumpulkan semua maklumat, yang terperinci mengenai kerjaya-kerjaya yang anda selesaikan. Tuliskan pelan tindakan yang dapat membantu mengejar matlamat anda. Ini sebenarnya meneroka pilihan kerjaya yang kita akan ceburi.
Ini contoh dia. Okey, sekarang kita akan tengok kepada yang ketiga, iaitu membuat keputusan. Okey, sebenarnya untuk membuat keputusan ni, kita perlulah buatkan senarai. Kita perlu buatkan senarai, untuk semua kerjaya. Untuk semua kerjaya yang anda suka. Mungkin banyak yang anda suka ni. Bincang dengan keluarga anda dan pertimbangkan keperluan masyarakat dan negara. Pilih satu kerjaya yang anda suka. Serta disokong oleh keluarga dan masyarakat. Ini yang paling penting. Iaitu yang ketiga, membuat keputusan. Iaitu kita suka, keluarga suka dan masyarakat suka mengenai pekerjaan yang kita akan ceburi. Okey, sekarang kita tengok yang nombor 4. Mengambil tindakan. Okey, siapa yang akan ambil tindakan? Sebenarnya anda yang ambil tindakan. Okey, kita perlu teroka semua kerjaya. Kita perlu teroka semua kerjaya dan suasana pekerjaan yang bersesuaian dengan anda. Itu sebenarnya. Kita perlu mengambil tindakan yang sewajarnya. Okay, seterusnya kita tengok kepada faktor-faktor pemilihan kerjaya dalam reka bentuk. Okay. Faktor yang pertama, minat dan ada cita-cita. Itu yang pertama, kita perlu minat kepada pekerjaan yang kita akan ceburi. Okay, yang kedua, latar belakang akademik. Latar belakang akademik ni masuk di sini tahap pembelajaran kita. Adakah kita SPM, adakah kita PMR, adakah kita diploma, adakah kita telah mengambil CJ, adakah kita telah ataupun ada ijazah. Itu sebenarnya latar belakang akademik. Okay, yang ketiga, prospek kerjaya. Ni sangat penting juga. Prospek kerjaya. Okay, yang keempat, pengaruh dan sokongan ibu bapa. Okey, sebenarnya ini adalah faktor pemilihan yang sangat penting, iaitu sokongan daripada ibu bapa. Okey, yang kelima, suasana ataupun ekonomi semasa. Lebih kurang sekarang lah. Ekonomi semasa. Apa-apa pekerjaan, bolehlah. Okey, yang keenam, suasana pekerjaan. Ada salah tulisan. Okey, yang keenam, suasana pekerjaan. Itu adalah 6 contoh faktor-faktor pemilihan kerjaya dalam reka bentuk. Okay, sekarang kita pergi kepada 2.1.4, iaitu menguraikan apresiasi reka bentuk di persekitaran. Okey, kita tengok apa yang dimasukkan dengan apresiasi. Okay, sebenarnya ia bermaksud reka bentuk merujuk kepada menghayati dan menghargai sesuatu reka bentuk yang ada di sekeliling. Masuk di sini merujuk kepada menghayati dan menghargai sesuatu reka bentuk yang ada di sekeliling kita. Okay, sebenarnya reka bentuk ialah pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Itu adalah reka bentuk dalam pengetahuan tentang penghasilan sesuatu idea. Okey, kita tengok kepada apresiasi
reka bentuk di persekitaran. Ni. Yang kita nak baca lah. Okay, apa ini apresiasi reka bentuk? Sebenarnya ia boleh dilihat apabila kita tahu menghayati dan menghargai sesuatu reka bentuk yang ada di sekeliling. Contohnya, botol air direka supaya mudah dipegang dan senang dibawa. Itu sebenarnya reka bentuk itu perlu kita hargai sebagai reka bentuk yang mesra pengguna dan mempunyai nilai tersendiri. Itu sebenarnya apresiasi reka bentuk. Untuk membolehkan kita tahu, menghayati dan menghargai sesuatu reka bentuk. Kita tengok kepada contohnya. Yang pertama, botol air. Ni contoh dia. Botol air. Okey. Apa fungsi dia? Kita tengok sebagai contoh. Reka bentuk silinder supaya mudah disimpan. Saiz yang mesra pengguna. Lengkung dan mudah dipegang. Ni lengkung dan mudah dipegang. Muncul menunjukkan untuk minum. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Ni bekas makanan. Okey, apa sebenarnya fungsi bekas makanan ni? Yang pertama, memudahkan bekas untuk dibawa. Mempunyai penutup. Kenapa kita perlu ada penutup? Sebenarnya dia untuk menjamin kebersihan dan kesegaran bahan yang kita simpan. Dan saiz yang mudah untuk kita pegang. Saiz dia kecil lah. Kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Beg sekolah beroda. Ni beg sekolah beroda. Okey, apa fungsi dia sebenarnya? Beg sekolah beroda ni untuk memudahkan kanak-kanak ataupun murid-murid bawa ke sekolah. Itu sebenarnya fungsi yang pertama. Bentuknya lonjong ataupun tinggi, mempunyai bahagian utama yang luas untuk kita muat buku tulis, buku latihan. Reka bentuk segi empat pada tapak. Ia memberi keseimbangan pada beg tersebut. Ini contohlah. Okay, kita tengok pada contoh yang seterusnya, iaitu botol susu. Sebenarnya, kenapa kita buat bentuk macam ni? Bentuk yang sebenarnya untuk memudahkan kanak-kanak memegang susu. Dan kenapa kita perlu letak penutup dekat sini? Kenapa ada penutup? Untuk menjamin kebersihan dan nilai keprihatin. Okay, sebenarnya reka bentuk botol susu ini, pada bahagian bawah botol, ni bahagian bawah botol sebenarnya ia memberi keseimbangan kepada botol susu. Dan saiz botol susu pun saiz botol susu yang sesuai untuk kanak-kanak. Itu kecil dan boleh dipegang oleh kanak-kanak. Okey, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih. Dan kita akan jumpa lagi untuk tajuk yang akan datang. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.